Para ulama tolong bagi tahu kat kita yang 73 pokok itu, kata Imam Ibn Jauzi, dia masuk dalam kitab dia, iaitu golongan yang disebut seperti Haruriyah. Ini tuan-tuan ni pada perenggan yang ketiga ni. Ya, pertama iaitu Haruriyah, yang kedua Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidah dan Jabariyah. Ini kelompok-kelompok yang mereka berada dalam kesesatan. Baik, sebagian ulama ada yang berpendapat bahawa memang 6 golongan inilah akar tunjang dari berbagai golongan yang sesat. Tuan-tuan, kat lah ni duk jadi bahawa banyaknya ajaran-ajaran sesat tu, ya, yang banyak yang muncul ajaran-ajaran sesat tu, kata ulama ia berakar ataupun berasaskan kepada 6 golongan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khasara alladhina kadzdzabu bi liqa'illah حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya rugi bagi orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, maka mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas belakang mereka. Maka alangkah buruknya apa yang mereka pikulkan itu. Surah Al-An'am ayat 31. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah, dan hadis ini dinilai hasan sahih oleh ulama hadis. Kata Nabi SAW, satu hari ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, yang bermaksud di antara manusia siapa yang paling terbaik. Tuan, sahabat Nabi bila tanya untuk Rasulullah, maka apabila Nabi menjawab, jawapan itu menjadi ilmu kepada kita. Walaupun soalan itu soalan yang pendek saja, soalan itu nampak macam ringkas, tapi bila Nabi menjawab, maka kita akan mendapat satu panduan daripada Nabi SAW. Maka tuan-tuan sekalian, apa Nabi jawab? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi kata barang orang yang terbaik ini manusia yang track recordnya cemerlang. Itu apabila umurnya semakin bertambah, usianya semakin meningkat, kemudian amal ibadat dia pun semakin baik. Lalu sahabat Nabi tanya lagi, ya Rasulullah, fa ayyun nasi syarr? Siapakah di antara manusia yang buruk, maknanya gagal? Ya, kalau cikgu ni mengemak, fail lah, gagal lah dia punya keputusan dia tu. Maka Nabi kata, qal man tala umruhu wa sa'a amaluhu, iaitu semakin panjang umur dia, semakin bertambah umur dia, tapi semakin buruk amalan dia. Hadis hasan sahih.
Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, apa pengajaran ringkas daripada hadis ini sebelum kita masuk kitab kita pada pagi subuh ni? Pertama, tuan-tuan sekalian, umur kita semakin bertambah, dan apabila semakin bertambah, biarlah kita ini dirahmati dan diredai oleh Allah SWT. Tidak ada nikmat yang paling besar apabila semakin kita dekat dengan Allah, semakin dekat ajal kita bertemu dengan Allah, maka kita mendapat keampunan daripada Allah SWT. Satu hadis doa yang pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku sendiri. Kita banyak dosa, tuan-tuan. Banyak dosa dengan ayah kita, banyak dosa dengan jiran-jiran kita, banyak dosa dengan rakan taulan kita. Zulman katsira. Fa wala yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada keampunan melainkan datang daripadamu, ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ya Allah, sesungguhnya keampunan itu datang daripadamu. Ampunlah dosaku, warhamni, dan kesianlah, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan mukadimah hadis yang saya kongsi pada pagi subuh ini memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini menggunakan kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang wafat sekitar tahun 514 Hijrah. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas kita cerita, tuan sekalian, bagaimana Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang menanamkan ataupun memasukkan satu tajuk yang penting untuk kita apabila membincangkan tentang bagaimana pentingnya untuk kita ini berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, seperti mana tuan sekalian, usikum bi taqwallah wa sam'a wa ta'ah, ya, wa in kana 'abdan habasyiyyan. Nabi pesan kepada kita, ya, aku pesan kepada kamu, kepada kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat. Maknanya apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu, terkandung dalam hadis-hadis Nabi itu, kita kena dengar, sami'na wa ata'na, kita patuh. Walaupun wa in kana 'abdan habasyiyyan, walaupun yang cakap itu orang Habasyi. Orang Habasyi ni orang kulit hitam, bukan, tak ada apa, harta pun tak ada, kedudukan pun tak ada. Kalau dia berpesan ke arah kebenaran, cakapnya itu berasaskan Al-Quran dan hadis, kita kena dengar kata dia. Walaupun orang yang cakap depan kita tu tuan orang gelap, tak handsome mana pun, orang lebih muda daripada kita, tapi cakap tu cakap Quran dan hadis, kita pegang dia. Nah, dan itu di antara perkara dan tajuk penting yang Imam Ibnu Jauzi pesankan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, pada subtopik ataupun tajuk kecil, ya, pada muka surat 7, 8, 9 dan 11 dan juga sampai muka surat 14, tuan-tuan sekalian, minta maaf, sampai surat 13, itu semua berkaitan dengan pengukuhan Ibnu Jauzi berkaitan jangan kita ini melakukan perkara-perkara bid'ah yang kita telah bincangkan pada pertemuan lepas, ya. Maka kita mengikut, kita skip lah, sebab itu dalil yang sama, maknanya dia Imam Ibnu Jauzi memperkuatkan pada tajuk yang sebelum-sebelum ni dengan huraian-huraian ujahan-ujahan yang sama, ya. Cuma tuan sekalian, kesimpulan ialah berkaitan dengan pegangan kita kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertama. Yang kedua, jangan melakukan perkara-perkara bid'ah, dan itu telah kita nukilkan, ya, pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Al-Jam' wal Hikam. Kita telah bincang pada pertemuan lepas. Baik, kita langkah untuk sekarang. Muka surat 13. Golongan-golongan ahli bid'ah. Ayolah tuan-tuan, kita bincang apa berkaitan dengan bid'ah itu sendiri, dan pada pagi subuh ni tuan sekalian, kita akan tengok, ya, siapa ataupun golongan mana yang disebut sebagai golongan-golongan ahli bid'ah, yang mana Imam Ibnu Jauzi rahimahullah pesankan kita ni sebelum nak dengar berkaitan dengan belitan-belitan iblis, jangan kita ada akidah dan kepercayaan seumpama ini. Ayolah tuan-tuan, jangan ada, ya, kepercayaan, i'tiqad,
yang prinsip dan pegangan kita yang kita akan bincang insya-Allah pada pagi sebuah ini. Baik, kita tengok sebagaimana yang sudah dipaparkan dan sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang-orang Yahudi terbahagi menjadi 72 golongan. Begitu juga orang Nasrani. Adapun umat Islam akan terbahagi menjadi 73 golongan yang semuanya berada di neraka kecuali satu golongan sahaja. Ketika mana para sahabat ridwan alaihim ajma'in bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka bagi nama jawab, yang berada di jalanku dan di jalan para sahabatku. Dalam riwayat lain beliau menjawab bahawa yang satu golongan itu adalah jamaah. Tuan sekalian, hadis ini tuan sekalian kalau kita merujuk dalam beberapa riwayat yang lain seumpama seperti riwayat Imam Abu Dawud, ya, dan hadis ini dinilai hasan oleh para ulama muhadditsin. If iqtaratil yahudu 'ala al-ihdal aw ithnatain wa 70 firqah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, golongan Yahudi, orang-orang Yahudi ini tuan-tuan, mereka akan berpecah kepada 71 puak. Ni orang Yahudi ini tuan-tuan, yang mereka beranggapan bahawa agama mereka lah yang paling benar. Mereka berpecah 71 puak. Lalu lagi sebut wa tafarraqatin nasara 'ala ihdal aw ithnatayn wa 70 firqah. Dan juga orang-orang Nasrani, bahasa kita ni orang Kristian lah, ya, orang Nasrani pula berpecah kepada 71 ataupun 72 golongan. Dan begitu juga wa taqtaribul ummati ala 30 wa 70 firqah. Dan juga umatku, yakni Islam itu sendiri, berpecah kepada 73 golongan. Tuan-tuan sekalian, kalau kita belajar dalam ilmu usuluddin, ya, ada satu subjek, ya, siapa yang belajar di Timur Tengah ataupun di Malaysia dan sebagainya yang takhassus usuluddin, dia akan mengaji subjeknya, iaitu subjek furu' fil Islam. Apa maksudnya? Iaitu cabang-cabang golongan yang terdapat dalam Islam. Ya, antaranya apa? Kita ni akidah al-sunnah wal jamaah. Ya, ada juga sekalian kita akan jumpa golongan-golongan seperti Haruriyah, ya, seperti Qadariyah, ya, seperti Jahmiyah, ya, Qadariyah, Rafidah, Murji'ah. Ini semua firar fil Islam. Cabang-cabang kumpulan ataupun golongan yang mereka berakui bahawa mereka Islam, tapi sebenarnya mereka berada dalam jalan yang sesat. Ini tuan-tuan, para ulama menyebut bahawa, kita tengok, jika ada orang bertanya apakah golongan-golongan itu yang dapat kita ketahui, tuan-tuan, ulama tanya, ulama buat soalan kat kita, yang dikatakan umat Islam berpecah kepada 73 puak itu, siapa golongan itu? Betul tak tuan-tuan? Kita bila kita baca hadis, kita faham 73 puak. Siapa 73 puak ni? Kita tak tahu. Melainkan para ulama yang tolong syarah kat kita. Para ulama tolong bagi tahu kat kita yang 73 puak itu, kata Imam Ibnu Jauzi, dia masuk dalam kitab dia, iaitu golongan yang disebut seperti Haruriyah. Ini tuan-tuan ni, pada perenggan yang ketiga ni. Ya, pertama iaitu Haruriyah, yang kedua Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidah dan Jabariyah. Ini kelompok-kelompok yang mereka berada dalam kesesatan. Baik, sebagian ulama ada yang berpendapat bahawa memang 6 golongan inilah akar tunjang dari berbagai golongan yang sesat. Tuan-tuan, kat lah ni duk jadi bahawa banyaknya ajaran-ajaran sesat tu, ya, yang banyak yang muncul ajaran-ajaran sesat tu, kata ulama ia berakar ataupun berasaskan kepada 6 golongan. Ni dia punya, panggil apa? Pioneer dia. Dia punya asas dia. Ya, dia punya batu asas dia. Ni 6 golongan dia. Ya, dan mereka ni tuan-tuan sekalian, sebahagian ulama ada berpendapat bahawa 6 golongan ini akar,
dan juga masing-masing dari 6 golongan ini terbahagi menjadi 12 golongan lain. Maknanya apa? 6 golongan ini tuan-tuan, dia berpecah pula kepada 10, ke 11, ke 12 kelompok yang lain. Oh, tu dia tuan-tuan. Maknanya kalau kita campur pimai-pimai ni, kira cukuplah lebih kurang 73 orang. Ya, bermula daripada 6 kumpulan ini yang kita sebut sebentar tadi. Baik. Maka tuan-tuan, kita tengok golongan yang pertama. Tuan-tuan, apa kepentingan kita nak tahu benda ni? Supaya kita ni tuan-tuan berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, biar akidah kita, biar ibadat kita, biar akhlak kita, penghayatan agama kita itu berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia beranggapan bahawa dia sudah beribadat kepada Allah, ya, dia takharub kepada Allah, tapi tuan-tuan sebenarnya dia berada jauh dengan kebenaran. Kita tak mau patut. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana tokoh tabi'in Hasan al-Basri, ya, apabila dia menukilkan tuan sekalian berkaitan dengan orang-orang disebut sebagai Khawarij. Golongan Khawarij tuan sekalian, kata ulama, mereka ini, ya, kalau nak dibandingkan dengan ibadat qiyamulail mereka dengan qiyamulail kita ni seolah-olah jauh tuan-tuan sekalian dengan mereka. Hebat semua tuan. Ya, kalau dibandingkan amal ibadat mereka dengan ibadat kita, mereka ni seolah-olah sejengkai dan masuk dalam syurga. Hebat semua dia. Tapi tuan-tuan, mereka sebenarnya berada dalam kesesatan. Ini kata ulama kibar, ulama tabi'in. Ya, ibadat kuat tapi tak kena dengan apa yang disarankan oleh agama dan sebagainya. Baik, kita tengok golongan yang pertama, kata ulama, kata Imam Ibn Jauzi, iaitu berkaitan dengan, ya, berkaitan dengan golongan Haruriyah. Tuan-tuan, Haruriyah ni golongan apa? Ya, Haruriyah ialah kumpulan yang dinisbahkan kepada Harura. Kata Haruriyah ni tuan-tuan, dinisbahkan kepada Harura, yakni sebuah wilayah yang jaraknya tuan-tuan lebih kurang 3.2 km daripada Kufah di Iraq. Ini sedikit maklumat tambahan kita. Apabila orang kata bahawa siapa golongan Haruriyah itu, Haruriyah ni tuan-tuan, dia mai daripada bumi Iraq. Ya, dia mai daripada bumi, dan penduduk itu, wilayah itu di kalangan Khawarij. Tuan-tuan, Khawarij ni tuan-tuan, ya, disebut sebagai golongan Haruriyah. Mereka ini keluar daripada, ya, kepimpinan Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini kalangan Khawarij. Tuan-tuan, Nabi SAW pernah sebut, ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, hal sami'ta an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fil khawarij syai'an. Satu hari, ini hadis mauquf. Ya, tuan-tuan, hadis ini terbagi kepada 3, maufu', mauquf dan maqtu'. Ya, kita tidak mahu bincang tentang istilahan itu. Kita nak sebut bahawa satu hari ada seorang sahabat sekalian, dia bertanya kepada sahabat yang lain. Dia kata, "Apa tahu tak? Apa pernah dengar nak Nabi pernah cerita tentang Khawarij?" Maka, ya, qal sami'tuhu yaqul. Jawab sahabat Nabi, "Aku mendengar Nabi bersabda, ya, wa ahwa bi yadihi qibla al-Iraq." Ya, maka sahabat Nabi kata, "Aku pernah dengar Rasulullah bagi tahu dekat aku tentang kumpulan yang dinamakan Khawarij." Maka Khawarij, Nabi pernah tunjuk ke aku, biyadihi qibla al-Iraq. Nabi pernah tunjuk jari baginda ke arah Iraq. Ke arah Iraq. Ya, yakhruju minhu qauma yaqra'una al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sanalah muncul sekelompok kumpulan manusia yang mereka ini membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkong mereka saja. Khawarij tuan-tuan, mereka baca Quran, mereka mengaku Islam, ya, mereka baca Quran macam kita. Tapi tuan-tuan, mereka baca Quran, kata Nabi SAW, iaitu yaqra'ul Quran la yujawizu taraqiyahum, hanya tak kengkung, ya. Bukan berasaskan ilmu, ya, bukan berasaskan
disiplin ilmu. Itu dia Khawarij. Ya, dan juga tuan-tuan sekalian, yang rukuna minal Islam muruqal sahmi minar ramiyah. Lalu Nabi SAW sebut bahawa mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari musuhnya. Ini kumpulan Hamriyah yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi. Baik, kita tengok ya bagaimana pecahan-pecahan Khawarij ini. Pertama, kata Ibn Jauzi yang disebut bahawa Azraqiyah. Ya, Azraqiyah. Apa pegangan mereka? Apa kepercayaan mereka? Pertama, tuan-tuan, mereka berpendapat bahawa sesiapa pun tidak diakui sebagai orang mukmin, dan mereka mengkafirkan semua orang Muslim yang mendirikan salat ke arah kiblat kecuali jika mereka sejalan dengan pendapat mereka. Itu dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada satu cabang daripada golongan Harriyah, dan golongan ini golongan yang sesat. Kepercayaan mereka, siapa yang tak salat mengikut kiblat kami, apa kafir, apa sesat. Senang sungguh, mudah sungguh mengkafirkan orang. Ya, mudah sungguh untuk mengeluarkan orang daripada Islam. Ini ciri-ciri yang disebut oleh Ibnu Jauzi. Jangan. Kita ni, tuan-tuan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersederhana. Jangan kita ekstrim. Ya, bersederhana. Khairul umur awsatu. Bersederhana dalam tindakan kita. Syekh Al-Gharawi, seorang ulama pada hari ini, tuan-tuan sekalian, menyusun satu kitab Fiqhul Mizan. Bagaimana kita pertimbangkan, tuan-tuan sekalian, dari sudut tindakan dan hukum kita. Kena hati-hati. Jangan cepat mengeluarkan orang daripada kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Jika lagi mana dalam mereka orang ikut isyak di kalangan para ulama. Tapi mereka ni, tuan-tuan, siapa yang tak ikut kiblat kami, yakni kiblat selain daripada Kaabah, mereka sesat dan mereka kafir. Tuan-tuan, siapa kumpulan ni? Azraqiyah. Jangan kita ada panggil ni. Pertama. Yang kedua, tuan-tuan, Abdhiyah. Nama ni kita tak bisa dengar ni, tuan-tuan. Tapi siapa yang belajar ilmu furuq ataupun firaq fi Islam, dia akan jumpa nama-nama ni. Ya, Abdhiyah, yakni siapa pun yang bersejalan dengan kami, maka dialah orang mukmin, dan siapa yang tidak sejalan dengan kami, maka dia adalah orang yang munafik. Masya Allah, tuan-tuan, mulut orang ni, tuan-tuan, yang dikatakan Khawarij dan Haruriyah ni, tuan-tuan, munafik, kafir, dia mudah mengeluarkan daripada mulut dia. Sebab tu kita ni, tuan-tuan, jangan cepat menghukum orang. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tuan-tuan, hati-hati bila nak keluarkan perkataan ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, kata al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, wasata ayil Islam. Ya, umat aku ni, tuan-tuan, Allah tersebut dalam surah Al-Baqarah, dijadikan untuk menjadi ummatan wasata, umat yang pertengahan. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, umat yang pertengahan ialah umat yang bersederhana, umat yang berada dalam landasan Islam yang sahihah. Ya, tuan-tuan sekalian. Baik. Begitu juga, tuan-tuan sekalian, kelompok yang dinamakan Tha'labiyah. Ya, kelompok ini kata ulama iaitu Allah tidak mendapat qada dan qadar. Masya Allah. Maknanya apa, tuan-tuan? Kumpulan ini, tuan-tuan sekalian, beriktikad bahawa Allah tak ada apa-apa. Tidak ada kuasa, tidak ada ketentuan. Kita yang buat semua. Ada juga kelompok ni, ya. Ada juga kelompok yang bersifat begini. Dan juga kata Ibnu Jauzi, Al-Hazamiyah, iaitu mereka beranggapan bahawa kami tidak tahu, ya, bagaimana apa iman itu, semua makhluk akan mendapat keampunan. Nah, ya, tuan-tuan, ada juga kelompok hal lagu ni. Kelompok dia macam mana? I'tiqad dan kepercayaan dia, siapa yang buat dosa kecil, siapa buat dosa besar, tak apa buat, Allah Maha Pengampun. Senang lagu tu, tuan-tuan. Senang lagu tu, kita balas ni orang, tak apa, Allah Maha Pengampun. Ya, kita pergi contoh, pergi zalim orang, pergi cakap bohong dengan orang, tak apa, semua Allah ampun dosa. Ini, tuan-tuan, kelompok yang dinamakan Hazamiyah. Memang bersangat baik dengan Tuhan, tapi melebihannya. Hang buat dosa, hang tanggung dosa hang, hang diproses oleh Allah dalam api neraka.
jika sekiranya hang beriktikad dengan i'tikad Islam, last kali hang akan dimasuk dalam syurga Allah SWT. Itu dia Islam. Tapi hazamiah dah tuan-tuan. Ya, hang buat bila dosa tak mana pun. Tak apa, Allah ampun dosa hang. Ini tuan-tuan sekalian, ya, kelompok di antara kelompok cabang daripada Haruriyah ataupun dalam makna yang lain Khawarij. Begitu juga Khalfiyah. Ya, yang bermaksud siapa yang tidak berjihad, lelaki maupun wanita, adalah orang kafir. Senang. Ya, maknanya apa? Siapa tak berjuang, siapa yang tak termasuk di kalangan orang yang berjuang, orang yang terlibat dalam peperangan dan seumpamanya, semua kafir. Siapa yang tak masuk dalam kumpulan dia, semua kafir. Tak boleh macam tu. Islam bukan macam tu, tuan-tuan. Islam itu kalau tengok bagaimana ya dimensi yang dibawa oleh Nabi SAW, para sahabat tuan-tuan sekalian dibahagi-bahagikan tugas-tugasnya. Khalid ibn Al-Walid ini seorang tokoh panglima perang yang sangat terkenal. Nabi tahu, walaupun tuan-tuan Khalid Al-Walid baru masuk Islam, Khalid hampir jadi ketua perang. Nabi tahu Khalid Al-Walid ini dia pakar dalam bab. Tuan-tuan, Allah Ibn Abbas ini seorang tokoh ulama di kalangan para sahabat. Berapa banyak ijtihad dan juga fatwa-fatwanya digunakan pakai oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Nabi tahu bahawa han orang alim. Ya, Nabi tahu, Nabi kenal di kalangan para sahabat ada posisi-posisinya. Tuan-tuan baru tengok dalam kitab sirah Rasul Mubarak Furi, ketika mana Nabi pergi terlibat dalam satu peperangan. Ya, terlibat dalam satu peperangan, Nabi jadi ketua perang dan Nabi tinggal bumi Madinah. Bila Nabi tinggal bumi Madinah, tuan-tuan, Nabi pasing gerak kerja. Nabi pasing tugas untuk memimpin Madinah itu kepada seorang sahabat. Nabi kata, aku ni nak tinggal Madinah ni, hang tolong jaga, hang tolong takbir saat Madinah. Tuan-tuan sekalian, maknanya apa? Setiap orang ni dia ada posisinya. Orang Islam ada yang berjuang dengan ekonomi. Betul tak tuan-tuan? Lah ni ada supermarket Islam. Ya, orang buat supermarket barangan-barangan Islam dalam tu. Maka ada di kalangan kita ni nak support barangan Islam, tuan-tuan, dia pergi belilah barang-barang kat situ. Ada. Maknanya apa? Ada di kalangan kita ni, tuan-tuan, dia berjuang dengan ekonomi. Dia ada juga orang yang berjuang dalam pendidikan. Nah, ekonomi ni dia tak hati, tuan. Bagi dia menegak mungkin ikut, tapi bagi cakap soal pendidikan, hebat, nombor satu dia. Ya, banyak menulis buku-buku, ya, penulisan karya supaya apabila orang membaca dia membentuk mamlakah fikriyah ataupun cara fikir yang baik. Ada ilmu. Dan ada juga orang yang berjuang dalam sudut politik. Ada. Ya, maka tuan-tuan, setiap orang ni ada posisinya. Tapi kelompok Khalfiyah ini, siapa yang tak berjuang macam dia, kafir. Jangan kita bersikap macam tu. Islam sifatnya bersederhana. Nah, Islam sifatnya bersederhana. Baik, tuan-tuan sekalian. Begitu juga tuan-tuan sekalian, kita langkah sikit dah. Kita tengok di antaranya adalah syamrahiyah, iaitu mereka yang boleh menyentuh wanita lain mahramnya kerana mereka sama dengan perhiasan. Tuan-tuan, di antara kepercayaan kelompok Khawarij, mereka ni boleh sentuh orang perempuan ikut suka hati mereka. Oh, ada tuan-tuan jangan bermain. Ya, dan ini ni tuan-tuan, semua mereka beriktikad bahawa mereka ni Islam. Dia bukan kata Islam. Tapi Islam mereka ni macam mana? Sebab tu tuan-tuan sekalian, tidak ada benda yang paling tinggi melainkan kita ni tuan-tuan berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama kita yang muktabar. Pegang itu bagi kemah. Ni akhir-akhir tuan-tuan, nak kiamat ni tuan-tuan, ni nak akhir zaman tuan-tuan, macam-macam kelompok mereka menabi dada bahawa Islam semakin sebenarnya mereka jauh daripada disiplin ilmu. Jangan kita berada dalam landasan ilmu, disiplin ilmu yang ulama-ulama kita tolong bagi tahu lagi. Tuan-tuan sekalian, ya, petang perempuan suka hati mereka. Ya, dan juga ada di antara mereka al-akhnasiyah, iaitu
ya, iaitu setelah meninggal dunia orang tidak akan mendapat balasan yang baik maupun buruk. Ada juga kelompok macam tu. Maknanya apa? Kalau kita mati esok, ni kata golongan ataupun cabang daripada Haruriyah dan Khawarij, bila kita masih itu, syurga neraka tak ada. Nah, balasan baik tak ada, balasan buruk pun tak ada, neraka pun tak ada, alam barzakh pun tak ada. Ni kelompok ni tuan-tuan. Dulu kita pernah dengar dah, dulu ni tuan-tuan, ada orang tidak beriman kepada wujudnya alam barzakh. Betul ya? Ada. Ya, orang telah buat wacana, telah berdebat berselan, perbahasan tentang apa? Tentang ada mereka kata, mengatakan bahawa tidak wujud azab kubur. Dia kata, tuan-tuan, mereka pun berasaskan dalil. Kita tengok dalil apa yang mereka tengok, rujukan mana yang mereka tengok, ulama mana yang mereka pakai. Kita kena tengok. Jangan bila dia keluar kata ni ulama sekian, kita sekian, lalu kita pegang. Jangan. Kita tengok dulu, ya, rujukan apa yang kamu pakai, ulama mana yang kamu lihat, supaya apa tuan-tuan? Supaya kita berada dalam akidah yang diiktiraf oleh al-akidah al-sunnah wal jamaah. Baik, kita tengok lagi. Begitu juga tu sekarang kita langkah. Ini semua cerita tentang cabang-cabang Khawarij dan Haruriyah. Golongan yang kedua iaitu golongan Qadariyah. Ayolah tuan-tuan, Qadariyah ni. Ya, Qadariyah ni apa tuan-tuan? Kita ada kata Ustaz Qadariyah ni apa? Qadariyah ialah mengatakan bahawa manusia memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu perkara. Allah tidak ada kuasa langsung. Masya Allah. Mana kau tuan-tuan sekalian? Kita semua buat, Allah tak ada apa. Ya, tuan-tuan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, apabila muazzin tuan-tuan azan, ya, mengumandangkan an-nida itu, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apa jawapan kita? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan melainkan Allah yang berikan keizinan kepada kita. Nah, kita tidak ada apa. Kita ikhtiar. Suatu kata ulama tu sekalian, ulama akidah membahagikan tuan-tuan, apa dia kelakuan pada af'alul ibad itu terbahagi kepada dua, ikhtiyari dan iddirari. Iddirari iaitu benda yang kita tak mampu nak buat. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya denyut nadi kat tangan kita ni, denyut nadi jantung kita. Ha, dia kata, aku ni letih jantung aku ni, nak berehat sat aku sebenarnya tu. Tak boleh. Tak boleh. Itu iddirari, luar kawalan kita, luar kemampuan kita, tak boleh. Dan juga umpama seperti ni, kelipan mata kita, kita tak mampu. Nah, kita demi lawan jegi dengan kawan kita. Jom kita lawan siapa yang paling lama tak cucuk mata. Dulu masa kecil-kecil kita demi dengan tu. Kan? Main seminit dua kita kecil. Pasal apa? Tak mampu. Ya, iddirari. Ya, kita tidak mampu. Itu di bawah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga itu ikhtiyari, iaitu benda-benda seumpama seperti bercakap, penglihatan mata, memegang, melangkah dan semua itu di bawah tuan-tuan, ya, di bawah ikhtiar kita, tetapi semua itu di bawah ilmu Allah dan juga keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati tuan-tuan, ramai orang yang ada mulut boleh cakap, tapi satu ketika tuan Allah tarik nikmat dia tak boleh cakap. Ada orang tu sekalian ada tangan, tapi tuan Allah bagi dia lumpuh, tangan dia tak boleh gerak. Ada tuan sekalian, tangan tu ada, nampak 5 jari elok, tapi tak boleh pegang, tak boleh suap makanan kat mulut. Pasal apa? Allah tak berikan keizinan kepada dia. Ya, tuan sekalian, kelompok Qadariyah ini, ya, yang kita sebut bahawa mereka Allah tidak ada kuasa apa dan manusialah ada kuasa secara mutlak. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di antara kelompok ini tuan buka surah 16, ya, kita baca, kita langkah sikitlah, banyak tuan sekalian. Di antaranya adalah Rawandiyah. Ya, itu poin yang ke-8 itu, yaitu setiap kandungan kitab yang diturunkan Allah harus diamal, baik yang masih, yang nasikh ataupun yang mansukh. Itu dia tuan sekalian. Ya, di antara pegangan dan akidah mereka
Apa yang ada dalam Quran kita kena amal. Tuan, betul kata Allah? Betul itu tuan. Tapi rupanya dia jauh daripada disiplin ilmu. Nasakh dan mansukh pun dia pakai serupa tu. Tuan-tuan sekalian, kita tanya soalan kat kita. Tuan-tuan, ada tak perkahwinan mut'ah dalam Islam? Ada tak? Kalau kita belajar munaqashah dalalah, kalau kita belajar tuan-tuan sekalian, ya, pengumpulan riwayat, ya, kita akan jumpa ada Nabi pernah mengizinkan sahabat untuk perkahwinan mut'ah. Ada. Syiah tuan-tuan yang mengatakan ada perkahwinan mut'ah. Tapi tuan-tuan, para sahabat mendengar Nabi telah memasukkan perkahwinan mut'ah itu. Tuan-tuan, tapi dah puak-puak Syiah dan juga kelompok yang disebut sebagai Qadariyah, Rawantiyah ini, perkara yang dimaksudkan dalam agama pun dia kata tidak, benda ni masih lagi ada dalam agama. Itu dia tuan-tuan. Sebab itu orang Syiah kata memang ada, dan kita tahu, kita belajar ilmu hadis, kita tahu bahawa memang ada dalil. Nabi pernah mengizinkan hadis itu, riwayat Imam Muslim kalau tak salah saya. Tapi itu telah dimasukkan oleh baginda Nabi SAW. Dan satu hari dengan Abdullah ibn Abbas duduk di Taif, tuan-tuan, dialah yang berpegang kepada perkahwinan mut'ah. Kebanyakan para sahabat, tuan-tuan, mengkritik Abdullah ibn Abbas pada ketika dahulu. Kata Nabi telah memasukkan perkahwinan mut'ah. Abdullah ibn Abbas, tuan-tuan sekalian, dia kata dah, aku dengar Nabi izinkan. Tuan-tuan, apabila akhir hayatnya Abdullah ibn Abbas menarik fatwa. Ini boleh tengok bagaimana sejarah itu. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perkara yang telah dimaksudkan dalam agama, tuan-tuan, mendatuk menjadi ilmu kepada kita, jangan kita ubah. Ya, seumpama minum arak, dimaksudkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Sebanyak 3 kali, dan begitu juga perkara yang lain. Dan begitu juga di antara perkara ini, yaitu fitriyah, itu mereka beranggapan bahawa siapapun yang melakukan kederhakaan lalu bertaubat, maka taubatnya tidak akan diterima. Allahu Akbar. Ekstrim sungguh. Kelompok ni ekstrim juga. Maknanya apa? Siapa yang buat dosa sekali, hang takkan diterima taubat oleh Allah. Tu dia, tuan-tuan. Islam bukan macam tu. Nah, depa ni, tuan-tuan, kalau nak beribadat ni sampai tutup ruang rahmat daripada Allah, jangan. Kita ni, tuan-tuan, hebat macam mana pun tak terlepas daripada melakukan dosa kepada Allah. Tak sampai. Sama ada kecil ataupun sama ada besar, sama ada kita ni sedar ataupun tidak sedar. Seperti doa yang saya ungkapkan pada awal tadi ni, zulman kathiran. Doa itu diajar oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, kita ni banyak dosa, Abu Bakar. Dosa kita ni banyak. Zulman kathiran, la yaghfiru dhunuba illa ant. Tidak ada keampunan melainkan Tuhan yang boleh ampun dosa kita. Ini Nabi ajak kita. Tapi tak, tuan-tuan, kelompok-kelompok yang nama Qadariyah ni, tuan-tuan, dia kata tak, sekali hang buat dosa, Allah takkan ampun dosa hang. Jangan. Islam bukan ekstrim macam tu. Tuhan bukan sifat begitu. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk memohon ampun dan taubat kepada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, inilah ya beberapa perkara yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Perkara ini, tuan-tuan sekalian, muka surat 16 ini supaya apa? Supaya kita jangan ada sikap begini. Ya, jangan kita ada prinsip seumpama ini. Dan Imam Ibn Jauzi rahimahullah bagi tahu dan pesan kepada kita bahawa, tuan sekalian, apabila kita beriktikad dan beragama, biarlah kita beriktikad itu berasaskan ilmu, berasaskan perkara yang diiktiraf oleh Al-Quran dan Sunnah yang berada dalam disiplin ilmu yang betul. Sebab itu, tuan sekalian, kelompok insya-Allah, tuan sekalian, pada pertemuan akan datang kita akan masuk beberapa lagi perkara-perkara yang dibincangkan oleh Ibn Jauzi, iaitu kelompok yang dinamakan Jahmiyah, ya, Murji'ah, Rafidah dan juga Jabariyah. Lepas tu barulah kita masuk bab yang ketiga berkaitan mewaspadai muslihat iblis. Baru masuk bab tu.
Ya, baru masuk macam mana iblis ni tuan-tuan sekalian. Dia cuba untuk menjahanamkan hati kita, menjahanamkan kehidupan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara yang penting untuk menjadi prinsip kepada kita supaya akidah dan kepercayaan kita itu kepercayaan yang sahih. Barulah kita nak kenal macam mana ilmu berkaitan dengan belitan iblis itu. Saya rasa ya takat tu dulu ya perkongsian kitab Talbis Iblis kita pada pagi subuh ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembacaan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.